quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah terafa'kan syukuran. Pada malam ni dapat kita sambung sebelum dah dekat nak Ramadan ni. Sambung kitab Munyatul Musalli muka surat 57. Rumi. Jawi muka surat 14. Kita sedang membahaskan tentang dalam solat kita boleh tengok daripada tiga sisi, tiga segi. Yang pertama dapat tengok dari sisi akidah. Yang kedua tengok dari sisi fiqh. Yang ketiga tengok dari sisi tasawuf. Kebanyakan daripada kita akan tengok sembahyang ni dari segi fiqh saja. Sah batal, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang wajib. Itu aja. Maka kita sembahyang kita hanya kita titik beratkan tentang sah batal ajalah. Ya betul, penting sah batal tu, bukan tak penting. Kalau tak dicukupkan syarat dan rukun tak sah, memang penting. Tapi dalam setiap ibadah yang kita buat, nak tak nak dia terbagi kepada tiga. Dari sudut akidah, dari sudut fiqh, zahir, dari sudut tasawuf, hati. Tanpa ada tiga ni, sembahyang ataupun ibadah tu jadi ibadah macam, jadi adat aja. Macam adat aja. Maka kena ada dari sudut akidahnya macam mana, dari sudut tasawufnya macam mana. Contoh, kalau sembahyang tapi dalam hati sebab nak tunjuk kat orang, tu lah. Sembahyang zahirnya sempurna lah, syarat rukun, tapi ada tujuan. Tujuannya nak bagi orang tengok. Orang tengok dan sebagainya. Dalam, tak ikhlas dan sebagainya. Itu dari sudut tasawufnya. Jadi nak tak nak, sembahyang dia mesti. Sembahyang mesti kena ada tiga sisi. Sempurna tiga ni baru ada roh. Baru sembahyang tu ada roh. Kalau tidak, sembahyang tu tak ada roh. Baik. Yang kita dah bahas sebelum ni berkaitan dengan apa yang awal tu, ilmu. Berkaitan dengan ilmu, iaitu sebelum solat ataupun secara umumnya ibadah kena ada ilmu dulu. Tanpa ada ilmu, maka sembahyang itu terdedah. Mungkin tak tuduh, sembahyang itu mungkin tak sah jika tak melakukan yang fiqhnya. Mungkin sah tapi tak diterima oleh Allah. Sebab apa pula Allah tak terima? Sebab tak ada ikhlas. Mungkin sembahyang tu sekadar dari adat. Kenapa? Tidak ada membesarkan Allah kat situ. Mulut je sebab Allah Maha Besar. Mulut tu. Tapi hakikat yang kita amalkan dalam sembahyang tu bukan Allah Maha Besar. Yang lain lagi besar. Kerja lagi besar. Sebab tu sembahyang masih ingat kerja lagi. Jadi kena ada tiga-tiga. Ada ketiga-tiga perkara, barulah sembahyang tu ada roh. Kalau tidak, sembahyang tu perumpamaannya macam tak ada roh. Seumpama kalau kucing tu, kucing yang biasa tengok, kucing yang dekat kedai Cina duduk atas cashier, tangan dia gerak gini. Ke orang Cina rasa dia punya apa dia panggil, amalan dia tu supaya laku. Tangan duduk gini. Kalau tikus lalu gitu lah juga, tak boleh kejar pun tikus tu. Kalau tikus tu boleh duduk, boleh panjat lagi atas dia, atas kucing tadi. Itulah perumpamaan solat tanpa ada tiga. Solat cuma satu je, iaitu rupa solat, iaitu zahirnya sempurnakan syarat dan rukun. Itu semata-mata. Maka kita tengok, ya, zahirnya solat, fiqh. Tapi dapat mencegah perkara keji dan mungkar? Tak dapat. Sebab, tadilah, datang tikus pun dia tak boleh cegah tikus tu. Tak boleh cegah tikus tu daripada merosakkan kedai. Kalau kedai runcit ke, kedai makan ke, tuan dia. Begitulah perumpamaan sembahyang tanpa ada tiga perkara ni. Dia umpama, rupa aja. Macam kucing tak ada roh. Tak dapat cegah pun. Tak menjadikan sembahyang tu tak menjadikan orang yang sembahyang tu lebih baik. Tak. Gitu. Begitu aja.
Habis sembahyang kena ada roh. Dengan maksud, kena ada akidahnya, kena ada zahirnya, sah batal, halal haram, sunat, makruh, wajib dan sebagainya kena ada. Dan kena ada dalam. Tasawufnya kena ada. Barulah seumpama kucing ada roh. Kalau kucing yang ada roh, kalau duduk dalam kedai tuan dia tu, tikus lalu, dia kejar. Dapat mencegah. Malah, kena gaya, kalau kucing tu kucing jantan, dia ada bau peluh tau, peluh kucing ni. Dia kalau selalu main, itu dia tak kira angkat kaki sebelah kencing gitu. Dia tanda dia punya teri-teri, kawasan dia. Tikus nak masuk, patah balik, sebab bau. Maknanya, kalau sembahyang tu sungguh-sungguh, jahat pun tak nak datang dekat. Ataupun jahat datang dekat, tapi dia dapat elak. Tapi kalau kucing tu, kalau sembahyang tu sekadar satu, iaitu zahir saja, pekah saja, dia seumpama kucing tak ada roh tadi lah. Tak boleh buat apa pun dalam kehidupan. Sembahyang, tengok mengumpat juga. Sembahyang, mulut, Masya Allah. Sembahyang, tapi nampak duk rasuah juga. Kalau rasuah lah, tak kisahlah. Dia, tengoklah dia kerja apa. Tengoklah kehidupan dia macam mana. Sembahyang, tapi masyarakat, Masya Allah, dia, orang semua pakat tak suka. Jiran pakat tak suka dia. Orang sembahyang tak gitu. Tapi kenapa dia sembahyang tapi jadi gitu? Sebab tak ada roh. Seumpama kucing. Orang kata kucing, ya kucing. Gerak. Tapi kalau tak ada baterinya, itulah perumpamaan. Jadi kerana itu, Syekh Daud Al-Fatani, dia terangkan dalam 3 sudut. Sembahyang kita dah bahas sebelum ni bab fiqah. Sok batal kena gini, duduknya, 7 anggotanya, angkat takbirnya, macam mana bacaannya, betul kan? Itu zahirnya. Ya penting. Kalau tak cukup zahir, dalam tak elok juga. Tak cukup zahir, luar, dalam tak elok. Luar kena elok, dalam pun kena elok. Kulit kena elok, isi pun kena elok. Buktinya baru ni musim durian, kalau kita nak beli musangking, sekilo RM50. Kalau kat luar tu ada hitam, kita beli tak? Dia kata dalam elok. InsyaAllah dalam elok. Luar je nampak buruk. Mulut je uduh, tapi hati baik. Boleh saya tak? Luar je hitam, ada lembek-lembek sikit, dalam isi elok. Beli. Tak mau beli kita. Menandakan yang luar sepenting yang dalam. Tapi kalau luar tu buruk, dalam buruk juga. Rosaklah. Luar tu elok, dalam elok. Walaupun tak semestinya begitu. Jadi kerana itulah kita berhenti dekat takbir. Sebelum ni kita cerita pasal ilmu dalam sembahyang, dalam ibadah tu. Kemudian kita cerita pasal wuduk. Wuduk, angkat wuduk. Sekadar basuh hadat aje lah kalau ikut pekahnya. Muka, tangan, kepala kaki. Muka, tangan, kepala kaki. Rata. Kalau ada apa-apa, cat apa, bersihkan. Memang perlu, bukan kata tak perlu. Tu je. Kemudian dibahas 3 perkara. Kita dah bahas sebelum ni. Kemudian, pakaian. Bahas pakaian. Tutup aurat. Sibuk dah tutup aurat. Memanglah penting tutup aurat tu. Daripada sini ke sini, pusat sampai ke lutut gitu, jangan nampak bentuk. Memanglah penting. Tapi tu aja ke? Mana akidahnya, mana tasawufnya? Tapi kita dah bahas lah, tak bahas lah. Kemudian kita bincang pula berkaitan dengan memelihara waktu. Oh, dah masuk waktu, pergi sembahyang. Penting. Kalau tak masuk waktu, tak sah. Kalau habis waktu, berdosa, baru sembahyang. Penting. Tapi tu aja ke? Mana akidahnya? Mana tasawufnya? Kemudian kita dah bahas. Saya tak bahas lah, sebab kita dah bahas sebelum ni. Minggu lepas pun. Kiblat. Oh, ni kiblat. Oh, lari sikit, cengek sikit. Gitu gini. Nak cek istiwa azam, cek tengok matahari, cek kompas. 29. Lupa dah. 29 apa? 21. Lupa. 291, 293, 295. Macam tu lah dia punya kompas tu. Oh betul, memang penting. Kalau silap kiblat tak usah. Siapa yang tak nafikan? Sesiapa pun tak boleh nafikan. Ianya penting. Tapi tu aja ke? Mana akidahnya? Mana tasawufnya di situ? Kita pun dah bahas sebelum ni. Saya tak bahas lah. Kemudian niat usolli qasa ta'arud ta'yin. Bawa sahaja aku sembahyang fardu kena ada. Maghrib kena ada. Kalau tidak tak usah. Penting. Tu aja ke? Mana akidah, mana tasawuf? Masuk kita yang malam ni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Adapun takbir itu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Takbir je Allahu Akbar kena Allahu Akbar. Jangan ada qaqalah akbar gitu gini. Memang penting. Jangan Allahu Akbar.
Apa benda panjang alih tu. Jangan, betul-betul sebut. Penting. Tu je ke? Sekadar jadi burung kakak tua gitu. Mana akidahnya, mana tasawufnya? Kita baca. Adapun takbir itu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau takbir akan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Maksudnya, sahih lagi jazam, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru. Walaupun boleh. Boleh dari segi pekah boleh. Boleh je Allahu Akbaru, sah. Tapi jazam, antara alamat jazam adalah sukun, mati. Sebab tu kita baca ketika doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Tok nenek kita ajar lama dah. Betul dah tok nenek kita ajar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai habis doa iftitah. Tok nenek kita ajar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok nenek kita ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mati kan roh tu? Bukan kata tak boleh hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan roh tu baris depan. Sepatutnya hidupkanlah. Tok nenek kita tak ajar gitu dulu. Dia matikan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak tarik nafas pun. Itu tak nampak ke bagi dhammah bagi depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dinafikan, memang boleh. Tapi kenapa kita dulu memang mati kat situ? Baru je setahun, 2-3 tahun ni. Viral kat situ, viral kat ni. Mestilah Allahu Akbaru kabira. Tak nampak bagi depan tu. Kan lainlah. Allahu Akbar kabira. Baru betul sebab mati. Bila kita nak mati, kita nak berhenti, nak wakaf, roh tu bagi depan jadi mati. Tak reti ke? Amboi. Masa azan, Allahu Akbarullah lah. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak Allahu Akbar, tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kena sebab bila kita nak berhenti, barulah mati. Betul tak? Itu tajwidnya. Ya. Tajwidnya begitu. Tapi dulu kita tak buat gitu. Kenapa? Tok nenek kita tak ajar gitu. Sebab takbir jazmun, jazam. Bila jazam, alamat jazam adalah sukun, mati. Nak hidupkan pula, matikan juga. Nak bagi tahu Allah Maha Besar sungguh. Bukan main-main. Cuma tak salah nak hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Boleh. Memang hidup pun. Memang bari depan pun. Cuma, kalau nak kesempurnaan, jazam. Jazam kan dengan maksud mati kan walaupun bukan nak mati kan. Kita yang tahu mati kan bila kita nak berhenti. Itu baca Quran. Ini bukan baca Quran. Ini takbir. Ini takbir raya. Ini azan. Ini qamat dan sebagainya. Bukan kata salah hidupkan pun betul juga. Dan memang kalau tengok pada baris tu memang di baris depan pun. Jadi jazam sebagai takbir yang sahih. Bahawa engkau angkat 2 tangan berbetulan dengan telinga. Ini pekahnya. Pekahnya cari kat mana? Ni sini. Tu pekahnya, jaga juga. Tapi jangan lupa jaga juga Allahu Akbar. Tu jaga. Itu dari segi akidah. Bahawa adalah kenapa? Okey, sambung yang ketiga. Yang ketiga, bahawa adalah hati engkau hadir. Maka engkau takbir dengan ta'zim. Hadirkanlah hati. Allahu Akbar. Maksudnya Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil. Aku pangkat inspektor. Tapi sebelum masuk masjid, sebelum masuk surau tadi dah gantung dah inspektor tu dekat pagar. Jadi sekarang ni jadi orang biasa nak berdepan dengan Allah. Sebab Allah Maha Besar. Kalau bawa dengan pangkat-pangkat, itu yang mana tempat saya? Takkan saya nak duduk dekat tempat sekali dengan orang ujung-ujung. Dah lah saya ujung dinding. Yang sebelah saya gemuk. Masa tahiyat akhir dia penyek saya kat sebelah. Macam-macam komplain. Sebab apa? Dia bawa pangkat dia sekali. Mana saya punya sejadah kat sini? Sepatutnya belakang imam ada 3. Saya punya dan saya punya pembantu. Bodyguard kiri kanan. Mana? Tapi imam batal, dia tak berani ganti pun. Kenapa? Jadi gitu. Dia bawa pangkat masuk dalam sembahyang. Habis tu dia kata kat mulut Allah Maha Besar. Cakap macam burung kakak tua. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Burung kakak tua. Dia ajar. Dia kokok lidah dia kan. Lama dia pandai bercakap. Itu lah. Macam-macam pandai bercakap. Tapi tak faham apa benda pun. Buktinya tu lah. Allahu Akbar bukan main. Tapi kerja lagi besar. Mana tahu kerja lagi besar. Waladhalin. Lepas ni nak buat pergi sini. Bismillah. Nak pergi sini. Oh kat sana tak siap pergi kerja. Kata Allahu Akbar dalam kepala cerita kerja. Kerja lagi besar. Dia kata tak nak gitu. Ta'zim, membesarkan Allah sungguh-sungguh lah. Engkau hadir, maka engkau takbir dengan ta'zim. Dengan membesarkan Allah.
Dengan memaknakan Allah Maha Besar tadi tu. Habis. Dalam satu perbuatan tu ada 3 akidah, fiqh dan tasawufnya. Adapun qiyam, berdiri pula. Kesempurnaannya itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau jadikan matamu pada tempat sujud kamu. Jadikan mata ni kat tempat sujud. Supaya jangan, ini akidahnya. Kenapa pula tengok tempat sujud? Tu akidahnya. Kalau kita duduk dekat, jumpa, dijemput oleh raja, sultan, tuanku, kita ada masuk ampun tuanku pun tengok. Wah, besar istana. Jalan, ada tak gitu? Ada tak tengok melilau-lilau mata kita? Tak ada. Kenapa? Depan tu tuanku tu. Jangan main. Jangan main tu, depan tu. Orang besar tu. Itu baru dunia. Macam itulah juga kita menghadap Allah. Lebih-lebih lagi kita menghadap Allah. Mata jangan tengok tempat lain. Akidahnya seolah-olah kita tengah menghadap Allah, seolah-olah. Jadi kena diam. Kena duduk diam aja. Hadirkan seumpama Allah, kita kan nama kita sembah Allah. Engkau jadikan matamu pada tempat sujud. Macam mana? Rasa macam orang bersalah. Macam kena, saya sebab itu apa, kena tangkap polis kan. Dia delangkan lampu isyarat. Lepas tu polis datang kuda putih. Memang kena, memang confirm, memang kita salah lah cerita ni. Cik, keluar cik. Kita macam mana? Keluar kereta cik. Memang kita salah, yang ni kita salah ni. Kadang-kadang kita tak salah pun dia kata salah kan. Ini yang memang kita salah sungguh. Keluar kereta cik. Ada lesen IC apa. Kita macam mana kita keluar kereta? Pak siapa yang sentuh? Tak kan kita. Ya saya, cik tak boleh nak. Minta jasa baik cik lah. Kita bukannya orang susah. Dah orang susah pun. Dah tahu orang susah. Kan salah engkau juga. Yelah saya tahulah cik. Kita nak jasa baik cik lah. Lepas ni cik takkan jumpa saya lah dekat akal langgar ni. Saya akan nampak tak macam mana cara dia. Macam tu lah sembahyang. Itu baru boleh. Baru rugi berapa? 300 600 sekarang. 300 kan. Tak ingat rasanya dengan tak boleh rasanya. Bukan dia je kena bayar. Saya tak ingat lah. Tak kisahlah nak kena bayar banyak ratus-ratus. Itu baru habis berapa ratus ringgit je. Ini menghadap Malikul Mulk. Raja segala raja. Takkan boleh kita duduk suka hati je. Jadi tunduk gitu, tunduk. Jadi sembahyang tu jangan bawa datang sembahyang tu, bawa sembahyang tu macam orang yang takut dan kecut. Gitu. Luarannya gitu. Bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Hati pula jangan fikir benda lain, fikir Allah. Yang biasa kita baca apa? Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi. Tidak ada dalam qalbi, dalam qalbu, dalam hati aku ghairullah, selain Allah je ada. Nak ada Allah dalam hati, kena mengaji tauhid. Tak mengaji tauhid tak boleh ada. Sebab dia tak boleh nak cuba apa kita istilah membayangkan atau mengingati Allah, kita tak reti. Orang yang tak mengaji tauhid, dia takkan reti nak ingat Allah. Atau ingat Tuhan, sabar, ingat Tuhan kan. Kalau kita marah kan, marah apa-apa, ada benda-benda terjadi, orang buat salah ke apa ke, kita sangat marah. Biasa orang nasihat kita apa? Sabar, jangan duk marah-marah gini, ingat Tuhan. Orang tak mengaji tauhid, dia tak boleh ingat Tuhan. Sebab dia nak ingat Tuhan pun tak boleh macam mana. Nak ingat Tuhan apa? Ingat dekat masjid Alif Lam Lam Maha Besar tu. Nak ingat Tuhan macam mana? Kosong, macam mana nak ingat Tuhan? Kata ingat Tuhan, sabar. Ini takdir dah berlaku, ingat Tuhan. Sekejap. Macam mana nak ingat Tuhan? Ha? Ingat terbayangkan Quran ke apa? Selama ni macam mana kalau ingat Tuhan? Berzikirlah kamu kerana mengingati Tuhan adalah mengingati Allah adalah satu ibadah yang besar. Macam nak ingat Tuhan? Kosong dalam kepala. Nak ingat macam mana? Ingat apa? Ingat Tuhan. Nak ingat apa? Sendiri boleh tengok sebab akal masing-masing otak sendiri fikir lah. Kita bukan nak tuduh orang tak nampak dalam kepala ada apa. Bila kata, okey sekarang ingat Tuhan. Tak boleh. Kena ngaji tauhid. Baru tahu maksud ingat Tuhan tu apa. Bukan tak nak bayang. Mana boleh. Apa yang terbayang bukan Allah. Apa sahaja yang terbayang bukan Allah. Macam cahaya dah bukan dah. Sebab boleh bayang. Apa
Apa saja yang terbayang? Bukan. Habis tu nak ingat macam mana? Kena ngaji tauhid tu. Kita bekah kita. Maka hati kita sentiasa macam mana? Maksud mengingati Allah, sentiasa menyedari perbuatan Allah, af'al Allah. Dia panggil tauhid af'al, mengesakan dari segi perbuatan Allah. Tengok orang, nampak Allah, dengan maksud basirah, mata hati dia nampak perbuatan Allah. Tengok apa-apa, tengok kereta, nampak perbuatan Allah, iaitu Allah yang memberikan rezeki gitu gini, bukan usaha kita. Bukan usaha kita memberi bekas, usaha kita langsung tak memberi bekas, Allah yang bagi gitu gini pusing. Itu ya maksud nak ingat Allah. Bukan maksud ingat Allah tu ingat. Kan? Ingat ke hati. Apa? Baca subhanallah dalam hati. Subhanallah dalam hati, bunyi subhanallah je lah dalam hati. Bukan. Tengok, dia panggil tauhid af'al. Itu kena ngaji tauhid lah. Jadi, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Hati itu 24 jam. Hanya melihat dengan ainul qalbi, dengan mata hati, dengan basirah, dengan pandangan. Saya sebut baru ni, saya bagi contoh baru ni, gula kan? Tak silap, gula dengan garam tak silap. Macam mana kita melihat gula, mata lendai kita ni, nampak gula, nampak biji-biji gitu. Mata hati kita nampak manis. Manis tak boleh nampak dengan mata, tapi mata hati boleh nampak manis. Garam boleh nampak serbuk putih mata ni. Mata hati nampak masin. Masa bila nampak masin? Ni gulai, ambil garam satu sudu. Nampaklah garam tu. Masin nampak? Tak nampak. Nampak dah. Nampak sudu ni. Nampak ke tak masin? Mata ni nampak masin tak? Tak nampak. Nampak garam lah. Tapi rasa, banyak lah. Cukup lah. Kenapa? Masin. Macam mana boleh tahu masin? Mata hati kita nampak masin. Begitulah nampak perbuatan Allah. Tengok, mata ni nampak orang. Nampak orang je. Nampak makhluk. Tapi hati tu, seumpama sikit lah. Kena ngaji tauhid tu. Yang ketiga, bahawa jangan berpaling ke kanan dan kiri. Janganlah paling. Orang tak ada tasawuf ni, paling tangan kiri ketika sembahyang. Tak batal. Janji jangan gerak lebih daripada 3 gerakan besar berturut-turut lah. Cuma baling kanan, baling kiri jangan. Jangan tergaru-garu, jangan. Sebab ni orang tak ada tasawuf. Itulah kesempurnaan qiyam. Adapun kesempurnaan qiraah, bacaan. Itu 3 perkara. Pertama, engkau bacakan akan bacaan yang sahih dengan tartil dan ketiadaan lahan. Ketiadaan lahan tu salah. Lahan. Kita panggil kesalahan. Lahan tu salah. Jadi maknanya kita tambah ke kan. Lahan. Kesalahan. Dah jadi Melayu lah kot. Asalnya lahan tu salah lah. Kesalahan. Baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan maksud baca tajwid semua betul. Dan jangan ada salah. Ketika sembahyang tu, itu zahirnya. Engkau baca dengan tafakkur dan tadabbur akan maknanya. Ini dari segi fiqahnya baca betul. Sebab kita nak sempurna, tak memadai fiqah semata-mata. Dia kena ada tauhid, akidah, dia kena ada fiqah, dan dia kena ada tasawuf kat situ. Jadi dari segi bacaan fiqahnya kena betul lah. Dan dia kata, jangan itu aja. Dari segi akidahnya, tafakkur dan tadabbur, fahamlah maknanya. Apa dia? Bila faham makna tu apa, barulah ada roh sembahyang tu. Dan dapat mengelakkan daripada lalai. Duk fikir benda lain. Jangan baca saja. Yang ketiga, bahawa engkau amalkan barang yang engkau baca itu. Ini tasawufnya. Jangan baca aja, tapi amalkanlah apa yang duk baca tu. Kerana Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, tapi diamal juga. Itu kesempurnaan bacaan qiraah. Adapun kesempurnaan rukuk pada 3 perkara. Kalau tidak, tak sempurna, walaupun sah. Bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Ini fiqahnya. Kita dah mengaji dah sebelum ni bab ni. Fiqahnya, masa rukuk, ratakan belakang semampu mungkin dan leher. Ratakan.
dan kepala, jangan dia kata, maka jangan engkau rendah dan tinggikan kepalamu. Kat sini yang saya sebut sebelum ni lah, masa kita mengaji bab rukuk itu, orang salah faham ni. Ketika sembahyang, sunat tengok tempat sujud. Apa maksud tempat sujud? Itu yang orang salah faham. Dia salah faham tempat sujud adalah tempat dahi kena. Bukan. Itu bukan. Yalah, itu tempat sujud juga. Maksud tempat sujud, anggota kita ada kat mana ketika kita sujud. Itulah tempat sujud. Kalaulah dia kata, kalau suruh tengok tempat yang dahi kena tu, dia tak panggil tempat sujud. Dia panggil di mana kepala ketika sujud. Disunatkan tengok tempat sujud. Tempat sujud ni besar. Itulah tempat sujud. Tepat tangan, tu sujud. Dahi, sama jugalah. Dahi, kena, tu sujud. Lutut, kena bawah, itulah tempat sujud. Kalau itu bukan tempat sujud, macam mana kita nak sujud kalau lutut kita tak kena kat bawah? Lepas tu kaki. Jadi, maksud ketika solat, tengok tempat sujud adalah tengok bawah tu. Mungkin dekat tempat dahi yang kena, mungkin kat tangan, mungkin dekat lutut. Lutut kena nanti tu kat bawah. Jadi tak semestinya situ. Mungkin sini, mungkin sini, mungkin sini. Boleh tu. Mana-mana. Janji tempat sujud. Itu dari segi berdiri. Kita kata sesuai pandang tempat dahi. Okeylah. Teruskanlah. Sebab itu pun juga tempat sujud. Tempat yang dahi kita ketika sujud ada tu. Okey. Sebab sesuai kita berdiri tengok gitu. Kau tengok bawah jadi macam pelik sikit. Okeylah. Tapi jangan kata tak boleh tengok bawah. Sampai ke jari kaki tu. Jari kaki tu kat situ. Boleh tengok. Situ. Tapi macam tak, macam lengoh pula. Tengok atas sikit. Senang tengok tempat dahi lah. Lagi senang. Dah tengoklah. Okey. Macam tu juga ketika rukuk. Ketika rukuk, tengok tempat sujud. Kat sini yang dia jadi silap. Bila rukuk, tengok tempat sujud, jadi gini. Sebab dia faham tempat sujud tu hanya dahi. Bila jadi gini, tengok Syekh Daud kata apa? Bahawa engkau ratakan belakangmu. Cantiklah. Ratakan belakang. Kalau boleh, ambil penimbang air tu. Yang orang buat rumah tu. Letak atas belakang. Kami buat dulu. Bukan buat setiap kali rukuk. Masa, kau tolong letak belakangnya. Letak. Atas sikit, atas. Kita pun duduk kat situ dalam 5 minit. Lama-lama, kita punya otot-otot ni, dia ada memori. Dia ingat, begini keadaannya. Selang seminggu ke buat lagi. 2-3 kali buat. Bila kita rukuk, kita tahu dah kadar mana. Sebab kita tak boleh tengok rukuk kita. Sengit tak sengit. Kita tahu dah. Kita punya otot bagi tahu dah. Stop kat sini. Ni straight dah ni. Yang mana ketika air penimbang tu, apa nama penimbang ada, biar sama dia punya air tu. Air hijau dia tu. Biar sama. Buat 3-4 kali. Suruh dia letak belakang. Biar straight belakang. Ni dari segi belakang. Nak sempurna kan? Masa kita duduk tu, semasa kita rukuk, semua dosa-dosa kecil malaikat letak atas tu. Bila kita sami'a Allah al-mahmidah, berterabur dosa. Free. Jadi bila gitu, dah cantik dah rukuk ini. Ni cantik dah. Tiba-tiba cantik dah. Tiba-tiba salah faham, jadi gini. Tu Syekh kata, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Jangan gini, jangan gini. Habis tu tengok gini, begini. Leher straight, kepala straight, semua straight. Jadi kalau macam tu, dia kata, mata bukan tengok tempat sujud lah. Tempat sujud lah tu, tempat lutut aku letak nanti. Tempat sujud bukan kepala je, kepala, tangan. Yang mana tangan, tujuh anggota kita ada ketika sujud, itulah tempat sujud. Jadi, sebab tu dia kata gitu. Jadi straight kan. Kalau macam ni, bukan kira sah, kira sempurna. Sah memang, sah lama dah. Gini, jangan. Begini, straight. Sehingga kan kalau ada bayang-bayang, orang tengok bayang-bayang tu, ni meja ke apa, macam tu. Kalau macam ni, dah tahu dah orang. Sebab nampak kepala bayang-bayang tadi tu. Kalau macam ni, bayang-bayang ada, nampak kepala orang. Orang. Biar nampak meja ke orang. Biar gitu. Itu maksud, dia kata, jangan engkau rendah dan tinggikan kepalamu. Mencondongkan kedudukan rukuk, tidak dapat pahala lebih pun. Rukuk macam ni dapat pahala lebih sikit, biar warak sikit lebih, tak dapat pahala lebih pun. Sama je, cuma sempurnanya begitulah. Yang kedua, itu dari segi fiqh, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Tangan ni dia panggil tapak tangan, letak atas 2 lutut dan jarangkan anak jari. Jadi bukan pegang, jarang. Dari segi sah, tak letak atas kepala lutut, lepas tangan pun sah. Janji kecondongannya itu memadai tahap rukuk.
Kita bukan cerita sah, kita cerita sempurna, akmalnya. Jadi letak ni dekat tapak tangan, tapak tangan letak dekat kepala lutut, lepas tu jari semua jarakkan. Dia bukan pegang, jarakkan gitu. Kan saya sebut sebelum ni kan, masa takbir, Allahu Akbar, di antara gini, jari macam ni, dengan macam ni, tengah-tengah. Pandai-pandai lah. Okay. Ketika sujud, rapat habis. Ketika rukuk, jarang habis. Kita angkat pun lebih kurang tu, rukuk pun macam tu juga, sujud pun macam tu. Mentang-mentang lah sunat, boleh buat. Sempurnakanlah sikit. Sujud ni, sujud rapat. Sujud. Oh, ni rukuk, jarak. Takbir, sampai Allah memindahkan takbir kan. Biasanya yang ni senang lah nak buat sebab dia memang jadi gitu dah. Tak payah nak jarak, tak payah nak kepit. Yang perlu usaha sikit ketika sujud, kena usaha untuk kepit. Ketika dekat rukuk, usaha untuk usahakan. Bahawa engkau, yang ketiga, bahawa engkau tamakninahkan rukuk dan dibaca tasbih serta ta'zim dan ketetapan. Masa rukuk tu bacalah, adalah tamakninah, jangan tak ada tamakninah, tak sah pula. Lepas tu bacalah tasbih dan mentakzimkanlah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Adapun kesempurnaan sujud pula, 3 perkara. Bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahu. Itu pekahnya. Masa sujud tu biarlah bahu gitu. Agak-agak lah. Okay? Itu pekahnya. Hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu. Ni, lambung dia panggil. Bagi lelaki, masa sujud, ini kalau semayang seorang dululah. Semayang jemaah dia ada masalah lain pula. Jadi kalau semayang seorang, habis. Tak? Renggangkan lambung dia panggil. Ni. Rusuk dengan lengan ni jauhkan ketika sujud. Masa rukuk pun macam tu juga. Letak kat kepala lutut tu pun renggangkan. Bagi perempuan kepit. Masa rukuk pun kepit. Masa sujud pun kepit ni. Di antara rusuk dengan ni. Perempuan kepit. Masa duduk tahiyat ke, duduk antara sujud ke pun, peha kepit. Kepit semua, kepit. Lelaki, buka. Itu cara dia. Kesempurnaan dia. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu. Bukan, sambung lagi. Dan jangan engkau hamparkan keduanya kepada bumi. Jangan letak masa sujud, letak tangan yang ini sampai semua macam anjing tu. Jangan gitu, walaupun sah. Hukumnya makruh. Angkat ni. Jangan letak semua. Bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim, samalah juga. Baca tu biar rasalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Adapun kesempurnaan duduk itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri. Duduk atas tapak kaki kiri. Okey, boleh bayang. Duduk, mana punggung tu atas tapak kaki kiri. Kaki kiri, tapak kaki ni. Jadi gini ya. Dah sudah buat dah tapak kiri. Dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Ini jangan cerita orang sakit lah. Orang sakit ada masalah kaki, masuk besi apa semua, tu cerita lain lah. Ni cerita normal dan dia mampu nak buat. Jadi tapak kaki begini, punggung duduk atas ni, kaki kanan naik. Okey. Dia kata jika tahiyat awal, istilah yang dia panggil iftirash, duduk iftirash. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir, kaki kanan berdiri, dan engkau keluarkan kaki kiri di bawah betis. Kaki kanan betul, kaki kiri masuk. Yang kita dah buat macam dia, istilah dia panggil duduk tawarruk. Macam duduk tahiyat akhir tu lah. Kita panggil duduk tahiyat akhir. Keluar ke sana. Kaki naik. Itu kesempurnaannya. Kesempurnaan dari segi fiqh. Engkau tasyahud dengan ta'zim. Dan engkau selawat akan Nabi. Dengan sempurna selawat dan akan keluarganya dan sahabatnya. Tasyahud itulah dengan ta'zim. At-tahiyyah. Segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Satu-satu. Assalamu alaika.
Selamat sejahtera ke atas kau. Assalamualaikum tu. Selawat akan Nabi. Ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Sebab tu kita kena faham sikit-sikit kadang-kadang. Dari segi bacaan kita tu. Tak faham banyak pun. Kalau kita tengok ketika tahiyat. Assalamualaikum. Ka tu. Istilah bahasa Arab dia panggil dhamir khitab. Dhamir ka ni. Nak cakap ka tu engkau. Dia mesti ada kat depan. Kalau dia tak ada kat depan, kita tak boleh kata ka, engkau. Kita kena kata dia. Kalau dia tak ada kat situ, kita kena kata dia. Ganti nama ketiga Ka tu ganti nama kedua, engkau. Saya tu ganti nama pertama. Kalau belajar bahasa Melayu tu. Jadi bila kita kata engkau, dia mesti ada kat situ. Kalau dia tak ada kat situ, kita kena kata dia. Dia ada dekat sana, dekat kedai. Kita cakap dengan kawan kita. Engkau pergi mana? Aku ada kat sini. Bukan engkau yang... engkau bukan cakap macam tu. Cara cakap dia pergi mana? Sebab dia tak ada kat situ, mana boleh cakap perkataan engkau? Engkau tu ka lah. Dia pergi cakap dua. Engkau pergi mana? Aku tak pergi mana? Bukan. Engkau. Engkau pergi mana? Kat sini. Aku kat sini. Bukan. Engkau ya. Bodoh kecek gitu. Katalah dia pergi mana? Okey. Habis kalau nak kata engkau macam mana? Kalau dia ada kat situ, barulah kata engkau. Dia pun datang. Tadi engkau pergi mana? Baru kena. Sebab dah ada kat situ. Kita dah faham Itu ka dia panggil. Ka. Kalau mana ada kat situ. Tapi kita baca tahiyat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Nah, ayuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi ada kat situ? Tak ada. Kenapa tahiyat kita kena baca gitu? Tu dia kata kat sini. Bahawa engkau tasyahud dengan ta'zim, tahiyatlah tasyahud tu. Dan engkau selawat akan Nabi dengan sempurna selawat akan keluarganya dan sahabatnya dengan ta'zim. Maksudnya Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas engkau. Seolah-olah Nabi ada kat situ. Sebab tu ka. Sebab seolah-olah Nabi ada kat situ. Bukan sekadar baca seperti air lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la. Fiqh je lah. Sekadar tu lah. Mana kita punya akidah, mana kita punya tasawuf dalam sembahyang kita. Yang ketiga, engkau doakan dirimu dan bagi segala mukminin. Nanti ujung-ujung tu janganlah fil alamin innaka hamidum majid aja. Tambah doa lagi. Paling kurang pun ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, minimum. Yang cantik baca doa panjang. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi. Apa? Minni. Betul? Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Habis dah? Belum? Allahumma inni a'udzu bika minal azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masjid dajjal ya muqallibal qulub. Sambung lagi. Itu baca doa. Paling kurang ya muqallibal qulub. Paling kurang ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas jalanmu. Kerana zaman-zaman sekarang, lebih-lebih lagi zaman sekarang lah. Dia nak sekejap je dia boleh gini. Boleh terbalik kot. Terbalik terus. Mula-mula dah betul dah jalan ni. Tiba-tiba jadi ikut jalan yang salah. Elok dah datang surau masjid. Tiba-tiba. Iyalah, dia dah pencen. Datang surau, datang masjid selalu. Dah nampak selalu dah. Dah pencen. Biasalah, dah pencen datang. Tak apalah. Paling kurang pun ujung-ujung hayat datang juga. Umur 56, 57, 58, 5 tahun datang masjid surau. Hari-hari ada duduk masjid ilmu. Baguslah. Tiba-tiba lah dah beberapa tahun hilang. Cari-cari tak jumpa. Tengok-tengok, dah lain dah. Pakai pun dah macam orang muda. Naik Vespa. Sikat tepi. Rambut hitam dah. Putih. Main kala-kala dah. Macam mana boleh bertukar gitu. Boleh bertukar gitu. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Allah balikkan hati begitu aja. Ada ulama besar sekalipun, ramai anak murid sekalipun mati dalam kufur. Cerita tu memang masyhur lah. Akhir sekali dia tengok setan menyamar jadi abid, orang yang banyak ibadah sampai 3 hari 3 malam tak makan. Dia ibadah kuat dah. Malaikat respect ibadah dia. Akhir sekali dia tengok ini lagi hebat.
Sampai 3 hari 3 malam. Rupanya setan tak makan tak minum. Macam mana nak buat? Macam nak jadi macam kau, dia tanya. Panjang cerita ni, saya pendekkan. Dia kata, aku dulu buat dosa. Kalau kau nak macam aku, kena buat dosa betul, barulah rasa bertaubat sungguh. Engkau tak ada buat dosa, dosa kecil aja. Kau cuba buat dosa besar, bunuh orang ke? Oi, tak boleh aku. Macam ni lah. Berzina. Wish. Macam ni lah. Dosa paling rendah, minum arak. Lepas tu kau taubat lah. Jadilah 3 hari selamba tak makan. Memang terasa sangat, dia kata. Setan. Okay, sekali cari arak, jumpa tengok orang perempuan. Ada awek jual arak, beli, berzina dengan awek tu. Lepas mabuk, minum arak, punca kepada kerosakan dengan arak ni. Berzina, lepas berzina, hilang mabuk dia, alamak, sudah, bunuh. 3 dia buat. Akhir sekali, kena tangkap. Pemerintah gantung apa semua, bukan gantung, penjara semua, nak dihukum. Setan datang. Kau apa hal? Apa pasal? Apa cerita? Kurang ajar. Setan tu maksud yang menyerupa tadilah, orang tua tu tadilah, orang yang beribadah tadi. Tu maksud setan tu. Bukan dia jadi setan, dia tunjuk, tak. Kata, apa cerita? Dia tanya balik apa cerita. Engkau punya pasal lah. Aku silap cari kawan. Kau punya idea lah menyebabkan aku jadi gini. Aku tak suruh. Engkau yang buat. Okey, sekali. Kau nak aku lepaskan kau? Kau esok lusa nak kena gantung, nak kena bunuh ni? Macam ni. Engkau sembah aku. Aku lepas. Macam mana aku nak sembah? Terikat. Kau hati kau je. Sembah aku dan kepala kau tundukin. Dia pun hati, tunduk. Malaikat tarik nyawa. Mati kufur. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Kita duduk atas jalan agama ni bukan sebab hebat kita ke, langsung tak. Langsung tidak. Semua adalah anugerah daripada Allah. Adapun kesempurnaan salam, itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa ada ia serta niat yang sebenarnya, dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau dan daripada malaikat, mukminin, jin dan manusia, demikian lagi kiri. Jadi masa salam tu kesempurnaannya Assalamualaikum warahmatullah. Niatnya bagi salam ke orang sebelah, bagi salam dekat malaikat ni rakaat atid, malaikat kalau ada semayang yang kita tak nampak, jin, apa lagi, bagi salam. Kalau dia tu makmum, imam dia duduk sini, dia duduk belakang ni kan. Masa dia makmum ni, Assalamualaikum tu, kan imam duduk situ. Niat bagi salam kat imam. Semua yang ada kat tepi tu, malaikat, jin semua. Assalamualaikum warahmatullah. Niat jawab salam. Yang ke kiri. Jawab salam. Salam apa? Salam orang yang dah bagi aku salam tadi. Yang makmum lain, imam dan sebagainya. Dan ataupun niat memberi salam kepada para malaikat. Boleh ke jawab salam dengan Assalamualaikum? Kita dah bahas dah baru ni, dalam beberapa bulan lepas kan. Salam, kita boleh dengan beberapa cara. Lafaz salam. Yang pertama, Assalamualaikum, itu paling afdal. Jawab Waalaikumsalam, itu paling afdal. Tapi kalau kita ingat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alaikum tak kat depan, jadi Waalaikumsalam. Dia bertukar je, Assalamualaikum, Alaikum letak kat depan, jadi Alaikumsalam. Jadi maknanya dua tu sama je. Kau mana? Jadi boleh bagi Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Boleh? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Boleh? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh? Apa bagi Assalamualaikum jawab Assalamualaikum? Boleh. Apa bagi Waalaikumsalam jawab Waalaikumsalam? Boleh. Kenapa bagi Waalaikumsalam jawab Assalamualaikum? Boleh. Kenapa bagi Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam? Afdal. Yang kita dah buat tu jangan tukar lah. Tapi boleh. Kita je tak perasan. Boleh. Maka niatlah bagi salam. Itu kesempurnaan salam. Yang last. Adapun mana tadi? Panjang juga ni. Kena berhenti kat sini ya. Agak panjang. Tentang ikhlas, nak bahas ikhlas ni panjang. Maka
Kita berhenti dekat. Adapun kesempurnaan ikhlas. Ikhlas ni agak panjang pembahasan dia. Mau 20 minit. Adapun kesempurnaan ikhlas itu pada 3 bahagi. Dia kata apa kat sini? Tengok dia kata apa ni? Bahawa engkau tuntut sembahyang itu dengan redha Allah. Jangan engkau tuntut akan redha manusia. Bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Bahawa engkau pelihara dia hingga hilang dirimu dengan dia. Malah kalau kita nak kira, sembahyang nak pahala pun dia akan bahas nanti. Nak pahala, tak boleh. Sembahyang kenapa? Nak pahala. Dari satu peringkat lah. Sebab tu panjang sikit bab ikhlas. Peringkat muhibbin, mukhlisin dan sebagainya. Sambung akan datang. Ada sekali lagi perjumpaan kita sebelum puasa. Lepas puasa kita sambung mensyawal. Jadi cukup lah, habis khatam lah nanti. Sekali lagi ni. Khatam bab tu je. Kitab panjang lagi. Tangguh dulu. Sedaya yang tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.